Okey. Sekarang kita akan melihat kepada faktor yang seterusnya, iaitu yang berkaitan dengan faktor suhu. Ya. Jadi dalam faktor suhu ini, harap-harap yang ini tidak menggunakan kaedah yang lain. Okey, okey. Okey, kalau kita lihat kepada di sini, okey, dia menggunakan natrium thiosulfat sama macam kita. Jam randik. Okey, kelalangkun. Okey, ni faktor suhu ya. Okey, kan jadi kena ingat balik bagaimana faktor suhu mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, yang ni faktor suhu dan kepekatan akan menggunakan pembali hubah, bergerak balas, masa diambil untuk tanda X hilang. Jadi cuba tengok, perhatikan betul-betul. Okey, larutan natrium thiosulfat disukat sebanyak 50 ml. Okey, masukkan larutan natrium thiosulfat ke dalam kelalangkun. Okey, kena ingat eksperimen ni. Kemudian, okey, oleh sebab faktor suhu, okey, set yang berbeza-beza, jadi sebenarnya kita kena panaskan untuk setiap suhu yang berbeza tu. Jadi ini cara dia macam mana kita mendapatkan suhu yang berbeza untuk larutan natrium thiosulfat dengan menggunakan termometer. Okey. Letakkan kelalangkun atas tanda X, campurkan asid. Mulakan jam randik dan apa yang berlaku adalah okey, tanda X hilang. Bila tanda X hilang, masa yang diambil untuk tanda X hilang tu diambil dan dicatatkan. Okey, jadi di sini tadi kita tengok suhu larutan tu 40 darjah Celsius. Okey, dalam eksperimen yang ditunjukkan dalam video tadi, dia panaskan ambil suhu 40 darjah Celsius. Jadi masa yang diambil adalah, yang ni dia dah bagi satu per masa. Okey. Kemudian diulang semula eksperimen tadi, di mana natrium thiosulfat tu dipanaskan dahulu sehingga suhu dia 45 darjah Celsius. Barulah dia tindak balaskan dengan asid sulfurik. Okey, so dia catatkan masa yang diambil untuk tanda X tu hilang. Kemudian set yang ketiga, suhu dia 50 darjah Celsius. Set keempat, suhu dia pula bertambah 55 darjah Celsius, seterusnya 60 darjah Celsius dan seterusnya 65 darjah Celsius. Jadi maksudnya di sini dia tunjukkan maksudnya 6 set dengan suhu yang berbeza. Jadi nak melihat faktor suhu ni, semakin bertambah suhu, so apa berlaku kepada masa yang diambil. Kalau kita tengok daripada data yang diperolehi daripada eksperimen yang dibuat oleh pelajar ini, okey, suhu 40 darjah Celsius, masa dia 20 saat. 45 darjah Celsius, masa yang diambil 15 saat. Suhu 50 darjah Celsius, masa dia 12 saat. Semakin berkurangan masa dia. Suhu 55 darjah Celsius semakin bertambah suhu.
masa dia 11 saat. 60 darjah Celsius, masa dia 9 saat. 65 darjah Celsius, 7 saat. Semakin singkat masa yang diambil untuk tanda X tu hilang daripada pandangan. Jadi berdasarkan pada data ni, kita boleh buat kesimpulan bahawa semakin bertambah suhu, semakin singkat masa yang diambil untuk tanda X hilang. Ini menunjukkan bahawa kadar tindak balas semakin meningkat apabila suhu semakin meningkat. So, itulah yang boleh kita dapat daripada eksperimen ini. Okey, so seterusnya kita tengok pula berkaitan dengan eksperimen kesan kepekatan pula. Tadi kesan suhu. Jadi kesan suhu dan kepekatan ni kaedah dia sama. Kaedah dia hampir sama, di mana pemboleh ubah bergerak balas dia adalah tanda X hilang. Pemboleh ubah bergerak balas yang digunakan adalah sama, iaitu masa yang diambil untuk tanda X hilang daripada pandangan setelah asid dan juga natrium tiosulfat itu dicampurkan. Sekarang kita tengok kepada kesan kepekatan pula. Tapi ni adalah kimia punya, jadi dia akan lebih detail sikit. Dia ada pengiraan kepekatan tu, macam mana cara kepekatan yang berbeza. Dalam sains tak perlu yang tu. Okey, bila dua bahan tu dicampurkan, dia bertindak balas, dia akan menghasilkan suatu bahan yang bernama sulfur. Jadi yang berkeladak putih itu adalah sulfur yang menyebabkan tanda X itu hilang daripada pandangan. Jadi apabila tanda X itu hilang daripada pandangan, maka masa dihentikan dan dapatkan dia punya masa tersebut. Okey, jadi yang tu adalah kesan kepekatan. Jadi maksudnya kaedahnya adalah sama macam suhu lah. Okey, so kita tengok semula lah. Kena ingat bahan yang digunakan adalah natrium tiosulfat yang akan bertindak balas dengan asid sulfurik cair. Jadi dia akan campurkan dua-dua bahan itu ke dalam kelalangkun. Jadi apabila dicampurkan, kelalangkun tu diletakkan di atas tanda X yang ditandakan pada kertas putih. Jadi apabila dua bahan tadi, asid sulfurik dan juga natrium tiosulfat bertindak balas, maka dia akan menghasilkan bahan yang menyebabkan berlakunya keladak ataupun mendakkan. Mendakkan itulah yang menyebabkan tanda X menjadi hilang daripada pandangan. Jadi masa yang diambil untuk tanda X itu hilang
maka itulah masa yang digunakan sebagai satu cara untuk menentukan kadar, untuk mengira kadar tindak balas. Jadi di sini berdasarkan kepada kepekatan, ya, semakin tinggi kepekatan asid, semakin tinggi kepekatan natrium tiosulfat yang digunakan, maka semakin cepat masa yang diambil untuk tanda X itu hilang. Jadi itu yang berlaku apabila kita menjalankan eksperimen ini. Okey. Jadi itu dia yang berkaitan dengan kepekatan. Okey. So diharapkan kamu nampak macam mana eksperimen berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ini dijalankan. Jadi sekurang-kurangnya kamu boleh memahami serba sedikit bagaimana eksperimen-eksperimen ini dijalankan. Okey. So tanggungjawab kamu lepas ni untuk membuat ulang kaji semua empat eksperimen yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, so seterusnya kita pergi kepada 4.3 yang berkaitan dengan aplikasi konsep kadar tindak balas. Aplikasi konsep kadar tindak balas. Okey, so dalam subtopik 4.3 ni, kalau kita lihat aplikasi, jadi aplikasi di sini maksudnya macam mana kita nak gunakan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni dalam kehidupan seharian kita dan juga dalam sektor-sektor industri untuk menghasilkan dalam penghasilan produk-produk harian. Jadi kita akan aplikasikan di mana produk-produk yang dihasilkan ini biasanya memerlukan penghasilan yang lebih cepat dalam kuantiti yang besar. Jadi untuk memastikan produk ini dihasilkan dengan cepat, maka faktor-faktor yang mempercepatkan tindak balas ini perlu digunakan, diaplikasikan. Jadi sebagai contoh, kalau kita tengok dekat sini, peti sejuk menurunkan suhu makanan atau minuman yang disimpan di dalamnya. Jadi kenapa kita boleh simpan dalam peti sejuk barang-barang ni dan barang-barang ni boleh tahan lama? Sebab apa? Sebab dengan suhu yang lebih rendah, tadi kita dah belajar. Kalau suhu meningkat, maksudnya kadar tindak balas adalah meningkat. Jadi aplikasi dia sebaliknya, kalau kita nak bagi tindak balas makanan itu lambat, maksudnya lambat rosak, so kita turunkan, rendahkan suhu makanan tersebut. Caranya kita masukkan makanan tersebut ke dalam peti ais yang mempunyai suhu yang lebih rendah. Jadi dengan keadaan suhu yang lebih rendah ini menyebabkan kadar tindak balas organisma, mikroorganisma yang ada di dalam makanan ataupun perubahan yang berlaku di dalam makanan itu sendiri dapat dilambatkan. Dapat dilambatkan. Jadi itulah cara dia kita mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas pada makanan. Itu contoh. Okey, sekarang ni kita tengok beberapa contoh yang digunakan di dalam sektor industri. Okey, dalam sektor industri ada dua contoh yang diberikan di dalam silibus sains ni, iaitu kamu kena hafal ini
Yang pertama adalah proses Haber. Ini proses Haber. Haber ni nama orang lah Tapi dia buat satu proses. Okey, dia tujuan dia proses ini untuk menghasilkan amonia. Okey, so proses Haber ni yang ini. Dia akan campurkan gas nitrogen dan gas hidrogen untuk menghasilkan gas amonia. Ni gas amonia. So gas amonia ni mempunyai banyak kegunaan. Daripada gas amonia ni dia boleh menghasilkan banyak produk-produk yang lain. Jadi untuk menghasilkan gas amonia ni, dia memerlukan tindak balas antara gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Okey, bagaimana tindak balas ini berlaku? Okey, gas nitrogen, gas nitrogen dan gas hidrogen dalam nisbah 1:3 akan ditindakbalaskan pada suhu yang sangat tinggi, suhu yang tinggi antara 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius pada tekanan yang tinggi iaitu 200 atm. ATM ni maksudnya atmosfera. Tekanan 200 atmosfera. Kemudian tindak balas itu dialirkan melalui serbuk ferrum. Okey. Kenapa dia sebut ferrum? Sebab dia berfungsi sebagai mangkin. Jadi dua-dua gas ni, nitrogen dan juga hidrogen, ditindakbalaskan pada suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Okey, so suhu dah lah tinggi, tekanan pula tinggi. Tambahkan lagi pula untuk mempercepatkan tindak balas tersebut, ditambah pula dengan mangkin. So makin cepatlah tindak balas itu boleh berlaku. Mangkin dia adalah serbuk ferrum. Serbuk ferrum ni adalah besi, serbuk besi. Okey, so inilah bagaimana aplikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas digunakan di dalam bidang industri. Okey, so dalam proses Haber ni, ini adalah rajah menunjukkan bagaimana proses Haber dilakukan di dalam kilang. Gas hidrogen, gas nitrogen dan hidrogen, daripada saluran berbeza kemudian dicantumkan di sini. Kemudian campuran gas ni akan dimampatkan pada 200 atmosfera, dimampatkan. Kemudian dah dimampatkan tu dibawa pula ke sini, ke reaktor, di mana di reaktor ni ada serbuk ferrum pada suhu 400 hingga 550 darjah Celsius. So di sini akan ditambah lagi faktor-faktor mangkin dan juga suhu yang tinggi. Kemudian hasil dia akan dibawa ke sini dan hasil dia itu adalah gas amonia dan disejukkan dan dikeluarkan hasil dia tu, cecair amonia. Kemudian akan ada yang lebihan-lebihan gas nitrogen dan hidrogen akan dialirkan kembali masuk ke tempat tindak balas semula untuk ditindakbalaskan semula. So inilah bagaimana proses dalam industri untuk menghasilkan amonia melalui proses yang dipanggil sebagai proses Haber. Proses Haber. Itu kena ingatlah. Jadi proses Haber adalah untuk menghasilkan amonia. Itu kena ingat. Dia punya faktor dia yang ni. Bahan dia gas nitrogen, gas hidrogen, ditindakbalaskan pada suhu yang tinggi 400 hingga 550 darjah Celsius pada tekanan yang tinggi 200 atm dan melalui mangkin serbuk ferrum. So itu adalah berkaitan dengan proses Haber.
Okey, proses dalam industri yang kedua. Proses yang kedua. Okey, dinamakan sebagai proses sentuh. Proses sentuh. Okey, proses sentuh ni tujuan dia adalah untuk menghasilkan sebenarnya dia untuk menghasilkan suatu bahan dinamakan asid sulfurik. Dia sebenarnya menghasilkan asid sulfurik last sekali. Okey, ni dia. Okey, ni hasil dia untuk menghasilkan asid sulfurik. Jadi proses sentuh ni secara mudah maksudnya adalah untuk menghasilkan asid sulfurik. Kena ingat ni asid sulfurik. Okay. So ada beberapa peringkat dalam proses penghasilan asid sulfurik ni melalui proses sentuh. Jadi kita nak tengok dalam proses ni dekat mana faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni diaplikasikan. Okey. Jadi kita tengok yang pertama sekali, peringkat pertama dalam tindak balas proses sentuh ni. Okey, yang pertama sulfur ni akan dibakar di dalam oksigen gas di dalam udara yang mengandung oksigen untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. So mula sekali sulfur tindak balaskan dalam udara untuk menghasilkan sulfur dioksida. Okey. Kemudian gas sulfur dioksida ni akan dicampurkan dengan udara yang berlebihan pada suhu 450 darjah Celsius. Okey. Dan tekanan dia tak berapa tinggi, tak tinggi lah berbanding dengan proses Haber tadi 200 atmosfera. Yang ni 1 atmosfera saja, tapi dialirkan melalui suatu bahan yang dipanggil sebagai vanadium 5 oksida. Vanadium 5 oksida ni berfungsi sebagai mangkil. So apabila sulfur dioksida ini dicampurkan lagi, dipanaskan lagi dalam udara yang berlebihan pada suhu yang lebih tinggi. Okey, dekat sini faktor dia suhu tinggi. Ini suhu yang tinggi, iaitu 450 darjah Celsius. Yang tadi peringkat pertama tadi adalah suhu biasa. Ini dia panaskan pada suhu biasa je. Langkah yang kedua ni barulah sulfur dioksida ni tadi dibawa ke sini. Sulfur dioksida ni dipanaskan lagi pada suhu 450 darjah Celsius. Sangat panas. So hasil dia, produk dia adalah sulfur trioksida ataupun sulfur trioksida. Jadi tadi sulfur dioksida, sekarang ni sulfur trioksida. Tengok beza dia. Ni dioksida, ini trioksida. Dia punya formula pun SO3, yang tadi SO2. Okey, so ni adalah second step untuk dalam proses sentuh ni. Okey, seterusnya daripada sulfur trioksida ni, apa yang dilakukan adalah gas sulfur trioksida ni kemudiannya akan dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Oleum. Okey, akan dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Jadi ini sulfur trioksida dicampurkan, dilarutkan dalam asid sulfurik pekat dan menghasilkan oleum. Kemudiannya oleum seterusnya dicairkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Okey, so inilah hasil dia, oleum ni H2S2O7. Okey, dilarutkan, dicairkan, ditambahkan dengan air untuk menghasilkan lebih banyak asid sulfurik pekat. So inilah cara bagaimana
proses sentuh berlaku. Okey, gambar rajah yang ditunjukkan di sini adalah proses di dalam kilang bagaimana asid sulfurik ini dihasilkan ya. Okey, so sulfur dengan udara dipanaskan dalam kebuk pemanasan, kemudian akan menghasilkan gas sulfur dioksida dan dialirkan masuk ke dalam suatu relau pemanasan yang mengandungi vanadium oksida. Yang ini pada suhu yang tinggi tadi. Pada suhu yang tinggi iaitu 400 second step tadi 450 450 darjah Celsius Okey, ini 450 darjah Celsius. So menghasilkan gas sulfur trioksida, kemudian gas sulfur trioksida ni dicampurkan, dilarutkan di dalam asid sulfurik pekat yang lain. So kemudian dia akan membentuk oleum dan oleum pula akan dicampurkan, dicairkan dengan air yang sangat banyak, so menghasilkan asid sulfurik pekat yang lebih banyak. So beginilah caranya bagaimana asid sulfurik dihasilkan di dalam industri. Asid sulfurik ini mempunyai banyak kegunaan sebab itulah dia dihasilkan. Asid sulfurik melalui proses sentuh dan juga asid dan juga amonia melalui proses Haber. Okey, so ini adalah faktor-faktor rumusan kepada apa yang kita bincangkan tadi yang meningkatkan kadar tindak bala dalam proses Haber dan juga proses sentuh. Jadi ini yang kamu kena ingat. Ini kamu kena ingat proses Haber. Faktor dia suhu, tekanan, makin dia apa? Kemudian proses sentuh. Suhu dia 450 darjah Celsius, tekanan dia 1 atmosfera, makin dia vanadium 5 oksida. Okey, kena ingatlah proses Haber ni menghasilkan amonia. Proses sentuh ni menghasilkan asid sulfurik. Okey. So itu yang kena ingat berkaitan dengan dua proses ini. Jadi kalau kita tengok semula kepada contoh inilah proses Haber dalam industri. Okey, so kita tengok dalam industri proses Haber. Okey, yang ni gas nitrogen dan gas hidrogen dicampurkan untuk menghasilkan amonia. Okey, dengan kehadiran makin iron ataupun besi ferrum. Ferrum tu adalah besi.
Okey, ni contoh di dalam industri. On the outside, but on the inside, the machinery pressurizes air to separate out nitrogen from all the other gases around us. Inside this tower, the different gases turn into liquids at different temperatures. It's called fractional distillation. Half a kilometer away is a vast furnace. It makes hydrogen from natural gas, methane. Methane has the chemical formula CH4, 1 carbon and 4 hydrogen atoms. They extract the hydrogen by mixing the methane with superheated steam, H2O, at 500 Celsius. The tremendous heat splits up the methane and the water molecules and frees up the hydrogen. What's left over is carbon monoxide. Finally, the nitrogen and hydrogen come side by side down these pipes. The heart of the plant, where ammonia is made. It's called the converter. Just like the experiment in the lab, the converter contains iron for a catalyst, and it's hot. And it's at such high pressure that the metal wall must be made 11 centimeters thick. Outside, enormous steel bolts hold it together. Here's the problem. High pressure and cool temperature would make lots of ammonia, but it would take too long. So they have to heat the reaction up. That makes it go faster, but it also makes the ammonia break down quicker. Somewhere in between, there's an optimum. Temperature and pressure that works best. So the final stage of the plant starts with a compressor. It pressurizes a mixture of nitrogen and hydrogen gas to about 200 times atmospheric pressure. But the compression has another effect. It also forces the temperature of the gases up to about 350 Celsius. That makes the nitrogen and hydrogen gas molecules split up. Inside the converter, a hot iron catalyst is waiting for the nitrogen and hydrogen. They react together at its surface to make ammonia. The reaction also releases heat, keeping the temperature just right for maximum production, about 500 Celsius. But even so, some of the nitrogen and hydrogen is still left over, so the mixture that passes out from the converter isn't pure ammonia. The very last stage chills the mixture's temperature down, so that ammonia condenses out as a liquid. It's drained off from the bottom. Meanwhile, the nitrogen and hydrogen flows up to the top and gets sent round a loop back to the converter. So, to make ammonia from the air by the Haber process, air is first liquefied under pressure and the nitrogen separated out by fractional distillation. Hydrogen is extracted from methane at high temperature. The nitrogen and hydrogen are combined to make ammonia. This is done at high temperature and pressure. Okey, yang tu adalah proses Haber untuk menghasilkan amonia. Sekarang ni kita tengok pula proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey, so kita tengok pula untuk menghasilkan asid sulfurik. It is used in metal treatment, drug manufacture, for paint, and the making of explosives. Okey, asid sulfurik digunakan untuk pelbagai proses pembuatan. To form sulfur Okey, dioxide. so tengok In a proses dia. converter, the sulfur dioxide reacts with more air to form sulfur trioxide.
Okey, sulfur dicampurkan, In dipanaskan dengan absorbers, udara sulfur trioxide untuk mixes with menghasilkan fairly sulfur concentrated dioksida. sulfuric acid to increase the concentration of the acid. Sulfur The acid dioksida is then dipanaskan pada diluted to suhu the concentration 450 untuk needed by menghasilkan the sulfur customer. trioksida. Some acid is recycled through the absorbers. Some is stored for sale. At this small plant that makes 600 tons of acid per day, the sulfur is burnt in a furnace. Sulfur dioxide passes to the converter. Sulfur trioxide is fed to the absorption towers to produce acid of the required concentration. This is then stored for delivery by tanker. This tanker is delivering sulfur. It's obtained from local refineries where it's been recovered from oil and gas. It's transported as a liquid at around 140 degrees Celsius. Okey, ni sulfur kalau dalam sulfur yang telah dipanaskan dia cair macam itulah The liquid sulfur is Sulfur ni sampled sebenarnya before being stored for belerang acid production. Sulfur ni adalah belerang. Dia warna kuning-kuning, serbuk kuning tu, itu belerang, itulah sulfur. Ya. Okey, bila sulfur ni dipanaskan dalam oksigen gas, okey, dia akan jadi sulfur, gas sulfur dioksida. Sulfur combines with oxygen in the air to form sulfur dioxide. Okay, dia akan membentuk sulfur Oxidation dioxide. produces large amounts of heat. That heat is used to boil water to produce steam to generate electricity. The gas mixture, which leaves the furnace, contains sulfur dioxide and enough oxygen for the next stage. Okey, dalam proses sentuh ni untuk menghasilkan asid sulfurik, so sejenis mangkin akan digunakan. Cuba ingat balik tadi, apakah nama mangkin dia? Mangkin tu nama dia vanadium 5 oksida. Okey, inilah mangkin yang digunakan untuk mempercepatkan proses sentuh. Converts about 63% of the sulfur dioxide to sulfur trioxide, and heat is produced. The gas stream is cooled before it passes to the next catalyst bed. Hot gas superheats steam from the furnace boiler. The gas stream passes through 2 further catalyst beds, and the percentage conversion increases. Between each stage, the hot gases have to be cooled. By the 3rd bed, about 95% of the original sulfur dioxide has been converted to sulfur trioxide. After the 3rd catalyst bed, the gas stream is led into the bottom of an absorption tower packed with ceramic material. The rising gas meets a stream of hot sulfuric acid that runs down the absorber. The sulfur trioxide reacts with the water in the acid to increase the concentration of the acid to about 99%. The gas from the top of the tower still contains some sulfur dioxide and oxygen and is fed back into the final bed of the converter, after which 99.5% of the original sulfur dioxide is changed to sulfur trioxide. The 99% concentrated acid is diluted with water to about 98%, for example, and this increases the volume of the acid. This extra 1% or so is the volume of the acid that has been made. The acid concentration is checked by sampling. Besides sulfuric acid, the plant generates a large amount of heat, which is used to produce high-temperature steam and make electricity. Electricity is sold to the national grid. The production process is controlled and monitored from a control room. Acid is transported to customers by rail and by road.
Okey. So few So itulah dia video berkaitan dengan dua proses ini. Ya, proses Haber dan juga proses sentuh. Okey. Jadi sebagai yang terakhir sebelum kita tamat, okay, kita tengok dulu beberapa soalan yang ada di sini. Okey, soalan yang pertama ni daripada praktis sumatif 4. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan oleh tindak balas kimia? B, adakah kadar tindak balas dipengaruhi oleh tekanan? Terangkan jawapan anda. So, cikgu minta kamu fikir-fikirkan jawapan ni. Okey, seterusnya, soalan nombor 2. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara marma, nama kimia dia kalsium karbonat, dengan asid hidroklorik cair. So rajah 1 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen tersebut. So tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan eksperimen yang melibatkan bentuk macam ni. Kan? Kita dah tengok tadi. Okey, kalau eksperimen melibatkan radas seperti ini, kamu kena ingat balik, dia berkaitan dengan faktor apa? Ada dua faktor. Ya, ada dua faktor yang kita buat dalam eksperimen menggunakan radas ini. Cara ini. Ya. Okey, faktor apa tu? Yang pertama berkaitan dengan saiz bahan. Itu kena ingat ni. Yang kedua melibatkan, siapa tahu, mangkin. Okey, so saiz bahan dan mangkin akan menggunakan alat radas seperti dalam rajah 1 soalan ini. Ya, di mana tindak balas tu berlaku di sini. Kemudian gas yang terhasil tu akan disalurkan melalui salur pengantar masuk ke dalam biuret yang mengandungi air. So, bacaan awal paras air telah diambil sebelum mula eksperimen. So, bila gas telah dikumpulkan sebanyak 30 cm padu, so jam rendik diberhentikan. Tadi bila dah mula eksperimen, jam rendik dimulakan. Bila dah cukup 30 cm padu gas dikumpulkan, so masa dihentikan. So, kemudian ini murid itu menjalankan eksperimen tersebut dengan menggunakan ketulan mama set 1 dan mengulangi eksperimen itu menggantikan ketulan marma dengan serbuk marma. Okey, maksudnya apa? Kalau ketulan mama maksudnya saiz dia besar. Kalau serbuk mama maksudnya saiznya kecil. Jadi maksudnya set 1 guna ketulan marma, set 2 guna serbuk marma. Jadi jadual 1 berdasarkan eksperimen tadi, isi padu gas yang terkumpul adalah seperti berikut. Ini eksperimen dia. Okey, yang ni dia buat eksperimen ni, dia kumpulkan, dia kira, ini dia kira dia punya masa dia. Setiap 30 saat, dia catatkan isi padu gas yang terkumpul. Okey. Untuk set yang kedua pun sama juga. Setiap 30 saat ni, dia catatkan bacaan aras air. Ataupun isi padu gas yang terkumpul lah. So setiap 30 saat sehinggalah saat ke-210 untuk dua-dua set. Okey, berdasarkan kepada tadi, okey, soalan ini dikemukakan. Soalan ini dikemukakan. So, dalam eksperimen ini nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan.
pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Kemudian soalan B, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, kemudian C, berdasarkan jadual 1, lukis dua graf isi padu gas terkumpul melawan masa pada paksi yang sama bagi eksperimen set 1 dan set 2 di atas kertas graf. Okey, apabila kita dah buat graf, maka soalan D menyusul, iaitu berdasarkan eksperimen set 2, hitung kadar tindak balas purata dalam minit yang pertama. Kemudian kadar tindak balas purata dalam 2 minit yang pertama. Kadar tindak balas purata dalam minit yang kedua. Kadar tindak balas pada masa 60 saat. Kemudian kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas tersebut. Okey, jadi itulah yang kamu kena laksanakan, latihan yang ni, untuk soalan yang diberikan di sinilah. Okey, ini berkaitan dengan saiz lah. Jadi eksperimen ini berkaitan dengan saiz. Jadi saiz yang kecil, set 1 ni guna saiz besar. Saiz yang besar. Set 2 ni guna saiz yang kecil. So berdasarkan teori, patutnya kita boleh tahulah secara umumnya kadar tindak balas bagi set yang menggunakan saiz yang lebih kecil, kadar tindak balas dia adalah lebih tinggi berbanding kadar tindak balas yang menggunakan saiz yang lebih besar. Okey, so jadi ini semua ada dalam buku teks. Jadi kamu boleh buat latihan ini sebagai suatu pengukuhan kepada apa yang telah kita pelajari. Jadi sebelum kita habis, mungkin cikgu boleh bagi sikit lah. Untuk pemboleh ubah dimanipulasikan, siapa boleh jawab sebelum kita berakhir? Dalam eksperimen ini, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Siapa boleh jawab? Masa yang diambil. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah isi padu gas terkumpul. Isi padu gas terkumpul. Yang mana tu? Dimanipulasikan Isi padu gas yang terkumpul, betul ke? Cuba tengok kita punya masa yang diambil kan cikgu. Masa yang diambil, itulah kena tengok betul-betul. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan ni maksudnya apa yang kita ubah-ubah dalam eksperimen ni. Ada dua set kan, betul tak? Set 1 dan set 2. Set 1 guna saiz besar, set 2 guna saiz kecil. So yang diubah-ubah ni apa? Satu saiz besar, satu saiz kecil. So yang diubah-ubah inilah yang dimanipulasikan. Macam tu cara dia. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? So jawapan dia adalah saiz bahan lah. Ataupun saiz marmar. Sebab kita guna marmar, kalsium karbonat tu. So inilah pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas apa dia? Dalam eksperimen ini. Okey, dalam eksperimen ini maksudnya dia gunakan okey, kalau tengok di sini ini masa, bukan masa yang dia ambil. Okey. Ya, soalan ni pun dia lain sikit daripada eksperimen kita. Okey, tengok sini betul-betul. Pusat eksperimen. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok masa dia. Ni masa dia setiap 30 saat. Sekarang ni
Tengok apa yang berbeza dekat sini. Kita boleh tengok adalah isi padu gas yang terkumpul. Sebab kalau bergerak balas, maksudnya dalam dua-dua set ni kita akan tengok benda yang sama. Kalau manipulasi, kita yang berubah-ubah tu yang kita tengok. Apa perbezaan set 1 dengan set 2. Tapi pemboleh bergerak balas, maksudnya apa yang kita perhatikan dalam dua-dua set ni sama. Tapi kita nak tengok apa yang diperhatikan. Okey, dalam kes ini, eksperimen ni berbeza sikit. Dia akan gunakan isi padu gas yang terkumpul. Dua-dua dia tengok pada yang tu. Jadi berapakah isi padu gas yang terkumpul untuk masa yang tertentu. Jadi sekarang ni pemboleh bergerak balas adalah isi padu gas yang terkumpul. Itu dia. Dan yang terakhir sekali adalah pemboleh ubah. Yang kedua terakhir lah, kita buat hipotesis sikit. Pemboleh ubah dimalarkan ni adalah suhu, jisim, itulah ada banyak. Okey, hipotesis dia yang terakhir adalah, apa hipotesis dia? Semakin kecil saiz marmar, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, itu hipotesis dia. Semakin kecil saiz marmar yang digunakan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, so di situ saja kita berhenti untuk kali ini. Okey, diharapkan kamu dapat memahami apa telah kita bincangkan untuk kadar tindak balas ini. Jadi pada minggu hadapan kita akan masuk bab yang lain lah. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Okey, semoga dapat buat dan buat ulang kaji sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam. Boleh tinggalkan kelas kita. Terima kasih banyak-banyak.